Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustazah harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga masing-masing. Baiklah, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mendadah tangan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, hari ini kita akan masuk bidang adab, pelajaran yang ke-22 yang bertajuk Jagalah Harta Benda Awam. Baik, untuk pengetahuan anak-anak semua, tajuk ini merupakan tajuk yang terakhir di dalam bidang adab. Baik, sebelum kita masuk kepada isi pembelajaran, jom sama-sama kita membaca pantun ini. Harta awam milik bersama, guna cermat, tidak membazir. Hindari perbuatan vandalisme, bertimbang rasa, senyum terukir. Berdasarkan pantun yang kita baca ini, apa yang anak-anak faham? Ya, kita hendaklah menjaga harta benda awam kerana harta benda awam adalah milik bersama dan kita perlu menjauhi perbuatan vandalisme. Apa itu vandalism ataupun vandalism? Apa itu perbuatan vandalism? Vandalism ni adalah perbuatan yang merosakkan, perbuatan orang yang suka merosakkan harta benda awam. Apa contoh-contoh harta benda awam tu? Taman permainan, masjid atau surau, tempat menunggu bas, juga tandas awam. Apa lagi contoh-contoh harta benda awam yang biasa kamu nampak? Sekolah, hospital, klinik kesihatan, kan? Jadi itu semua adalah contoh-contoh harta benda awam. Baik, apakah adab-adab terhadap harta benda awam? Jom kita tengok sama-sama. Yang pertama, menggunakan harta awam dengan cermat. Jadi sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, yang ada perasaan timbang rasa, kita mestilah menggunakan harta awam dengan cermat. Cermat maksudnya dengan berhati-hati ataupun dengan baik. Jangan guna dengan cara yang kasar, dengan cara yang salah. Yang kedua, mematuhi peraturan yang ditetapkan. Contoh, kamu menaiki bas. Bas awam kan? Kamu menaiki bas awam. Kena ikut peraturan yang ada dalam bas tu. Seperti apa? Tidak boleh merokok. Kalau dia kata tak boleh makan dan minum, biasanya bas dalam bandar lah kan? Untuk mengelakkan bas itu kotor ataupun buang sampah dalam tong sampah yang disediakan. Jadi kita kena ikut peraturan yang ditetapkan. Bertimbang rasa terhadap pengguna lain. Contoh kalau kita menggunakan jalan raya, jangan bawa kereta atau motor dengan laju-laju sebab bimbang akan membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan. Kalau kamu menggunakan harta benda awam, kemudian rosak, kamu perlu perbaiki atau ganti yang baru. Tidak membazir. Contoh kamu masuk tandas awam, dah guna air, tutup air tu supaya tidak berlaku pembaziran air. Okey, sekarang kita pergi kepada akibat tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Apa akibatnya kalau kita tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam? Yang pertama, berlaku pembaziran. Contoh macam air yang saya sebut tadi. Kan, kamu menggunakan tandas awam, kamu tidak tutup air. Dan akibatnya, berlakulah pembaziran air. Yang kedua, menyusahkan orang lain. Contoh apa? Kamu main di taman permainan. Lepas tu main sampai alat tu rosak sebab kamu tak main dengan cermat. Ataupun kamu tidak mematuhi peraturan yang ada dekat situ. Jadi kanak-kanak lain tak boleh nak main. Kan? Ataupun kamu duduk di bus stop. Kamu lepak kat situ dengan kawan-kawan. Kamu rosakkan kerusi yang ada kat situ. Jadi orang lain tak boleh nak menggunakan kerusi tersebut untuk menunggu bas ataupun teksi. Jadi kita dah menyusahkan orang lain. Banyak kemudahan awam rosak dan musnah.
Bila banyak kemudahan awam rosak dan musnah, perkara ini akan menunjukkan imej yang tidak baik kepada pelancong luar. Orang luar datang, tengok negara kita, harta benda awam banyak rosak. Jadi mereka akan fikir rakyat Malaysia ni adalah rakyat Malaysia yang tidak bertanggungjawab dan tidak pandai menjaga harta benda awam. Seterusnya, masyarakat berpecah belah. Bila kita rasa susah nak gunakan harta benda awam, mestilah kita marah kan? Sebab bukan salah kita, salah orang lain. Tapi kita tak boleh nak gunakan. Disebabkan kecuaian orang lain, kita tak boleh nak gunakan. So, dekat situ akan berlaku pergaduhan. Bila berlaku pergaduhan, maka akan menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Ekonomi negara terjejas. Kenapa ekonomi negara terjejas? Sebabnya kerajaan terpaksa mengeluarkan duit, duit untuk membaik pulih harta-harta awam yang dah rosak, yang kamu dah rosakkan. Jadi dekat situ mengganggu sistem keuangan negara. Bila berlakunya pengeluaran duit yang tidak terkawal, maka ekonomi negara akan terjejas. Bila ekonomi negara terjejas, harga barang semua akan naik. Dan bila harga barang semua akan naik, siapa yang akan rasa kesan dia? Kita lah. Kita sebagai masyarakat Malaysia yang akan terasa kan dia punya kesan dia. Nak beli barang semua mahal. Jadi itu adalah akibat sekiranya kita tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Ada lagi tak? Kita tengok. Dah tak ada dah. Okey, itu tadi ada adab terhadap harta benda awam. Sekarang kita nak tahu macam mana cara menangani perbuatan merosakkan harta benda awam. Macam mana kita nak tangani perbuatan-perbuatan orang yang suka merosakkan harta benda awam ni? Macam mana? Yang pertama, memberikan pendidikan agama yang sempurna. Biasanya pendidikan agama yang sempurna ini bermula dari mana? Dari rumah. Bermula dari kecil. Daripada kecil kita perlu diajar untuk sentiasa bertanggungjawab atas setiap tindakan kita. Daripada kecil kita perlu diajar untuk menjaga harta benda kita. Tak kisahlah harta kita sendiri ke, harta yang kita pinjam daripada orang ke, ataupun harta benda awam especially. Daripada kecil kena jaga. Kena didik akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji lahir daripada agama yang sempurna. Seterusnya, menunjukkan contoh teladan yang baik. Kamu sebagai abang-abang, kakak-kakak kena tunjukkan contoh teladan yang baik kepada adik-adik. Kena tunjukkan kepada adik-adik cara menggunakan harta benda awam yang betul. Jadi, adik-adik akan ikut. Benda yang baik kita akan tunjuk. Kita jangan tunjuk benda yang tak baik. Memberikan nasihat dan teguran. Kalau kamu nampak kawan kamu menggunakan harta benda awam dengan cara yang tidak betul ataupun dia rosakkan harta benda awam tersebut, kena tegur dia, kena nasihat dia. Jangan buat macam tu, tak baik. Seterusnya, mengadakan kempen yang bersesuaian. Untuk kempen yang bersesuaian ni kerajaan dah selalu buat dah. Dah buat dalam TV dah buat, dalam radio dah buat kempen menjaga harta benda awam. Dah selalu buat dah. Kita je sebagai masyarakat nak ikut ke tak nak ikut. Seterusnya, melakukan pengawasan terhadap harta benda awam. Kita kena pastikanlah harta benda awam yang berada di sekeliling rumah kita tu selamat dan elok untuk digunakan. Dan yang terakhir, bersikap prihatin terhadap anggota masyarakat. Kita kena tahu, harta awam ni bukan kita seorang je nak guna. Orang lain pun nak guna. Sebab dah namanya harta benda awam. Bukan hak milik kita. Tapi milik bersama. Jadi kita kena fikir, aku kena guna benda ni baik-baik. Sebab orang lain pun lepas ni nak pakai juga. Jadi dekat situ ada timbulnya rasa prihatin terhadap masyarakat yang lain. Jelas ya setakat ni? Baik, seterusnya kita tengok apa kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Macam biasalah, kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam terbahagi kepada 3, iaitu dari sudut individu, dari sudut masyarakat dan juga dari sudut negara. Dari sudut individu apa dia? Melatih diri supaya lebih
berdisiplin. Secara tak langsung kita akan latih diri kita supaya berdisiplin mengikut peraturan yang ditetapkan. Yang kedua, memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pengguna lain. Bila ada rasa prihatin dan timbang rasa, maka kita akan memudahkan urusan orang lain. Okey, dari sudut masyarakat pula, mewujudkan suasana harmoni. Bila sama-sama dapat gunakan harta benda awam, jadi kita akan hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Masyarakat dapat memanfaatkan penggunaan harta benda awam dalam tempoh yang lama. Okey, jadi bila-bila masa je orang lain boleh guna. Dari sudut negara pula, menaikkan imej negara. Macam saya cakap tadi, bila harta benda awam kita elok, cantik, ianya akan memberikan pandangan yang positif. Pandangan positif pelancong luar terhadap negara kita. Orang luar akan nampak masyarakat Malaysia ni adalah masyarakat yang bertanggungjawab. Dan yang terakhir, menjimatkan kos penyelenggaraan. Penyelenggaraan ni maksudnya baik pulih. Maksudnya kerajaan tak perlulah nak keluarkan duit lagi untuk nak repair barang-barang yang dah rosak tu, sebab semuanya elok-elok belaka. Kalau kita cermat menggunakan, tidak ada yang perlu diperbaiki. Jadi dekat situ dah menjimatkan kos, menjimatkan duit. Jadi tidak berlakulah ekonomi yang terjejas. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Saya harap kamu boleh faham dan terima pelajaran pada hari ini dan jangan lupa siapkan tugasan yang saya bagi. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.